Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Saiful bin Muhammad Bashir. Rakam Talib 20 BI 01028 daripada kelas 3B. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tajuk qazaf, iaitu menuduh zina. Makna qazaf daripada segi lughah ar-rami bisyai', iaitu menuduh dengan sesuatu. Daripada segi istilah adalah ar-rami bil fahisha, iaitu menuduh sesuatu yang keji atau munkar. Dekat sini kita dapat faham bahawa qazaf adalah menuduh seorang wanita yang suci, yang beriman dengan membuat zina atau perkara-perkara yang munkar. Seterusnya, hukum qazaf. Hukum qazaf adalah haram tanpa ada khilaf. Dan qazaf merupakan salah satu dosa-dosa besar. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nur ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Yang bermaksud sungguhnya orang yang menuduh wanita yang baik lagi beriman, menuduh zina wanita yang baik lagi beriman, dilaknat di dunia dan di akhirat, dan untuknya ada azab yang perit. Okey, dekat ayat ni kita dapat memahami bahawa seseorang yang menuduh perempuan yang baik, yang suci, menuduh perempuan itu berzina, maka orang itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Seterusnya, dalil yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sabi' maubiqat. Jauhilah 7 perkara dosa-dosa besar, dosa-dosa ini. Okay, yang pertama asyirku billah, iaitu mensyirikkan Allah. Yang kedua asyih, itu sihir. Yang ketiga waqatalan nafsal lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Yang keempat akala riba, makan riba. Yang kelima wa akala malal yatim, iaitu makan harta anak yatim. Keenam watuli yaumazah, iaitu lari atau berpaling daripada hari peperangan. Dan yang terakhir sekali, ketujuh waqazaf muhsinat, ianya menuduh wanita yang baik lagi suci berzina. Okey. Yang ketiga, dalil yang ketiga adalah daripada, kita ambil daripada ijma' yang bahawa fa inna tahrim qazaf la khilaf fi. Daripada ijma' kita dapat faham bahawa qazaf adalah haram tanpa ada khilaf padanya. Seterusnya saya bagi kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Izwan bin Mat Zaini, nombor matrik 20BI01029. Okay, hari ini saya ingin membentangkan tentang rukun qazaf. Rukun qazaf ada 3. Yang pertama adalah ar-rami bizina atau nafa an-nasab, yang bermaksud melemparkan tuduhan zina atau menafikan keturunan apabila seorang itu menuduh seorang lain berbuat zina, sedangkan yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang menuduh itu boleh dikenakan hukuman had qazaf. Melemparkan tuduhan zina itu terkadang-kadang menafikan nasab sekali, terkadang-kadang tidak. Misalnya seorang itu dipanggil wahai anak zina, dengan panggilan itu bererti dia telah dinafikan nasabnya dan ibunya telah dilemparkan tuduhan zina. Tetapi kalau seorang itu dipanggil wahai orang yang berzina, maka orang itu hanya dilemparkan tuduhan zina. Okay, yang kedua adalah mirrami bitahma wa man alqa alaihi tahmaz zina, yang bermaksud orang yang melemparkan tuduhan dan orang yang dilemparkan tuduhan zina ke atasnya ada beberapa syarat yang tertentu yang mesti dipatuhi sebelum hukuman had qazaf itu dilaksanakan kepada pesalah-pesalahnya. Yang ketiga adalah al-qasdul jinai, iaitu yang dimaksudkan niat melakukan jenayah. Yang dimaksudkan dengan sengaja ialah umpamanya seorang yang membuat tuduhan tidak berasas tentang zina atau menafikan nasabnya, itu dalam keadaan dia tidak mengetahui tuduhan yang dilemparkan itu adalah tidak betul. Dan yang dikatakan tidak betul itu ialah kerana dia gagal membawa 4 orang saksi bagi membuktikan kesahihan dakwaannya.
Seterusnya adalah syarat makzuf, asyurut makzuf, iaitu syarat-syarat kepada orang yang dituduhnya. Yang pertama adalah Islam. Islam mengikut jumhur para ulama, maka orang kafir tidak akan dikenakan qazaf atau tuduhannya tidak akan terpakai, tidak digunakan. Okey, seterusnya adalah al-akal. Al-akal bermaksud maka tidak sah menuduh orang yang tidak berakal. Oleh itu, orang yang menuduh tidak boleh diambil tindakan qazaf. Yang ketiga adalah al-bulugh. Al-bulugh baligh, maka orang yang menuduh terhadap orang yang tidak baligh tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf, dia hanya dikenakan hukuman ta'zir. Lagi ada beberapa lagi syarat dia adalah, salah satunya adalah ifah atau ihsan, yakni orang yang dituduh itu seorang yang diketahui kebaikan akhlaknya dan tidak pernah disabit melakukan zina. Had qazaf terbahagi kepada dua, had qazaf muhsin dengan ghairu muhsin. Had qazaf ghairu muhsin. Yang pertama, had qazaf muhsin. Iza qazaf al-har thamanuna jalda. Menuduh zina yang telah berkahwin sebanyak 80 sebatan. Bertepatan dengan firman Allah daripada surah An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Yang bermaksud, sungguhnya orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka sebanyak 80 sebatan. Sesungguhnya 80 sebatan, dan janganlah terima kesaksian mereka selama-lamanya, sungguhnya mereka adalah orang yang fasik. Okay, yang kedua, qazaf ghairu muhsin. Qazaf ghairu muhsin adalah tertakluk kepada hukuman ta'zir, iaitu hukuman badan keagamaan dalam sebuah negara. Macam kat Malaysia, kita mengikut mahkamah syariah yang akan menentukan hukuman terhadap qazaf ghairu muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Safawi bin Suratmin, nombor matrik 10BI 01020. Baiklah, pada bahagian ini saya akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan qazaf dengan jenayah-jenayah lain seperti mana jenayah liwat dan juga jenayah zihar. Baiklah, yang pertama adalah isu yang berkaitan dengan jenayah qazaf pada jenayah liwat, yang mana yang mampu dikaitkan antara satu sama lain. Kerana apa? Seseorang yang menuduh seseorang yang lain dengan perbuatan meliwat ataupun diliwat tanpa mengemukakan bukti yang kukuh, maka seseorang itu boleh dikenakan had qazaf. Ini kerana jumhur ulama menyatakan bahawa jika seseorang menuduh seseorang yang lain dengan perbuatan meliwat tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki ataupun ikrar pengakuan daripada si dituduh tadi itu, maka ia boleh dikenakan had qazaf. Ini dinukilkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwiyah, yang mana barang siapa yang menuduh seseorang lelaki dengan perbuatan kaum Nabi Lut, sama ada dengan tuduhan meliwat ataupun diliwat, maka ke atas orang itu maka ke atas orang yang menuduh itu hukuman had qazaf. Ini kerana dia menuduh seseorang melakukan persetubuhan yang mana persetubuhan itu akan dikenakan hukuman had yang mewajibkan hukuman had. Maka ia menyerupai tuduhan qazaf dengan zina. Yang mana pendapat ini diterima oleh sebahagian ulama, yang mana seperti mana Imam Hasan, Imam Nakhi, Imam Zuhri, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan ramai lagi. Manakala dalam kitab Raudah At-Taulibin karangan Imam An-Nawawi berkata bahawa jika seseorang menuduh seseorang mendatangi pada dubur seperti dia berkata,
kamu telah meliwat ataupun kamu telah diliwat, maka orang itu akan dikenakan qazaf. Sama ada jika ia ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Ini bermaksud seseorang yang menuduh orang yang lain dengan tuduhan meliwat ataupun diliwat tanpa mengemukakan bukti, maka dia boleh dikenakan had qazaf. Baiklah. Seterusnya adalah isu yang berkaitan dengan jenayah qazaf pada zihar, yang mana kedua-dua jenayah ini tidak mampu untuk saya kaitkan kerana apa? Zihar itu sendiri bermaksud adalah menyamakan anggota sang isteri dengan anggota yang mahram baginya. Maksudnya dia menyamakan anggota badan isterinya dengan ibunya. Itu adalah sebagai contoh. Manakala qazaf itu sendiri pula bermaksud menuduh seseorang melakukan zina. Maka tidak ada perkaitan di antara dua perkara ini, yang bermaksud tidak ada berlakunya sebarang hukuman had qazaf terhadap mereka yang melakukan zihar. Dan zihar ini didatangi dengan hukuman had yang lain. Baiklah, sebagai kesimpulannya adalah qazaf merupakan satu perbuatan keji kerana perbuatan ini mencemarkan maruah seseorang yang tidak melakukan perbuatan zina itu sendiri. Oleh hal yang demikian, kita sebagai umat Islam haruslah menjaga percakapan, harus menjaga lidah daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang hanya akan memudaratkan diri kerana apa? Setiap perbuatan itu akan dihisap kelak dan akan dikenakan azab yang amat berat. Kerana apa? Pepatah Melayu sendiri pernah menyatakan bahawa kerana mulut badan binasa. Oleh itu, sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.